الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita terus melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan kepada kita dan tinggalkan apa yang Allah larang. Marilah kita sama-sama terus mengikhlaskan setiap amal perbuatan kita. Semoga kita mendapat taufik dan hidayah serta diperkukuhkan iman dalam kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mendengar dan kita mengupas daripada firman Allah apa yang Allah nak bagi tahu pada kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Mari kita tengok ayat 155 suratul Baqarah. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh, dengan merasai kelaparan, dengan berlakunya kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, mental yang sihat membawa kepada tubuh badan yang sihat. Mental yang sihat mempengaruhi cara kehidupan dan gaya berfikir kita, yang mana membolehkan kita membuat keputusan dengan baik, berfikir dengan waras, bergaul dengan berhemah, melakukan pekerjaan dengan baik, seterusnya mengecap nikmat kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita perasan 2-3 hari ini, tuan-tuan, melihat kepada media dan juga akhbar dan sebagainya, berita-berita menyatakan kepada kita Malaysia sekarang ni mencatatkan peningkatan masalah kesihatan gangguan mental. Tinjauan kesihatan kebangsaan mendapati seramai 1 juta rakyat Malaysia yang 15 tahun ke atas dibuat kajian yang berhadapan dengan masalah mental ni, tuan-tuan. Jangan ada masalah mental ni duduk dalam masjid. Kita kena jaga, kuatkan mental kita. Macam-macam kita dengar. Ada yang kita dengar ada gangguan yang mana bisikan-bisikan sehingga kan boleh membunuh ahli keluarga sendiri. Kalau kita perasan semalam kemarin, 3 orang pelajar UiTM juga mati dalam keadaan dirempuh oleh seorang yang difahamkan mengalami gangguan mental.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara punca yang mendorong berlakunya gangguan mental ini ialah di antaranya mereka ini ataupun kita sendiri menghadapi kesempitan dan bebanan hidup. Itu tak boleh kita nafikan. Kemudian ada juga yang mendapat gangguan ini dengan tekanan dan bebanan di tempat kerja. Hari ini pun ramai tuan-tuan, banyak syarikat-syarikat, jabatan-jabatan yang mengurangkan kaki tangan, yang menyebabkan gangguan ini berlaku. Kemudian ada di antaranya terdedah kepada suasana dan persekitaran hidup yang tak bersih, tak sihat, terpinggir daripada sokongan keluarga, sokongan masyarakat. Ada yang ketagihan judi, ketagihan dadah, serta kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kekeluargaan dan juga kemasyarakatan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketahuilah, mereka yang mengalami masalah gangguan kesihatan mental ni tuan-tuan, berkemungkinan ada di kalangan orang-orang yang hampir dengan kita. Mungkin dalam ahli keluarga kita sendiri, cuma kita tak perasan lagi. Mungkin daripada kalangan sahabat handai kita, rakan-rakan sekerja kita, jiran tetangga. Oleh itu tuan-tuan, ianya menuntut kita untuk lebih cakna serta berlaku ihsan, membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Mimbar pada tengah hari ini menyenaraikan tanda-tanda orang yang mengalami masalah gangguan mental ini. Sama ada ianya berlaku pada diri kita ataupun orang lain, kita cek sama-sama. Yang pertamanya, perubahan tingkah laku. Sebelum ni kita dikenali sebagai orang yang paling aktif dalam keluarga, dalam masyarakat, orang yang ceria lah kita kata. Tapi tiba-tiba bertukar sifat kepada orang yang suka mendiamkan diri, kurang bergaul, gugup, gementar, kurang keyakinan, dan selalu memencilkan diri daripada orang lain. Juga tuan-tuan, perubahan ini berlaku pada keinginan kepada makanan. Seperti sama ada dia tak ada selera nak makan, ataupun makan banyak-banyak, berlebih-lebih. Sebelum ni biasa-biasa saja. Ini adalah salah satu faktor boleh membawa kepada gangguan ini tuan-tuan. Kemudian yang keduanya, kesihatan terjejas. Kadang-kadang kita akan mengalami sakit kepala yang berterusan. Cari ubat, cari doktor, tak mau hilang juga. Keletihan yang berpanjangan, buat kerja sikit je, letih banyak. Gangguan pencernaan serta sukar untuk tidur. Nak tidur pun susah sekarang ni. Dan kalau tidur pun, tidur mati kita kata. Tidur secara berlebihan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, yang ketiganya, orang yang mengalami gangguan mental ini, antaranya ialah emosi kita tidak stabil. Kita sentiasa rasa cemas, rasa takut, rasa murung dan sedih yang berpanjangan. Kita akan rasa tertekan tanpa sebab yang jelas. Kita akan cepat marah. Dan kalau kita marah, kita tak boleh nak kawal marah kita itu. Ini juga faktor yang boleh membawa kepada gangguan kesihatan mental kita tuan-tuan. Yang keempat, kalau kita seorang pekerja, penurunan prestasi kerja itu sangat ketara. Daripada seorang yang cekap, seorang yang hebat bagi menyempurnakan tugasan, beralih kepada kerap melakukan kesalahan. Kita gagal untuk memberikan tumpuan kepada pekerjaan kita.
menyebabkan kerja-kerja kita tak siap, kalau siap pun tak cantik dan sebagainya. Kita selalu bertangguh-tangguh untuk menyiapkan kerja-kerja kita, dan sehinggakan kita rasa kurang upaya, kurang semangat untuk semasa kita bekerja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesihatan mental ni tuan-tuan terletak di bawah maqasid asy-syar'iyyah. Bukannya kesihatan mental ni duk kat luar daripada agama, iaitu kita menjaga hifzul aql. Kita jaga akal kita. Sebab tu Allah Ta'ala larang, haramkan benda-benda mabuk dan sebagainya, sebab nak jaga akal. Dan juga hifzul aqal ni juga sebagai keperluan asas, dzururiyah, yang mesti kita jaga, mesti kita pelihara sebaik mungkin. Islam sangat memberikan perhatian kepada jiwa dan mental yang sihat. Merupakan antara sebesar-besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebenarnya, yang kita tak perasan. Ini bersandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah kata? Rasulullah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi 'indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu ad-dunya." Sesiapa di antara kamu, kata Nabi, yang bangkit pada waktu paginya dalam keadaan sehat tubuh badan dan aman pada dirinya, tak sakit, rasa selesa, rasa bersemangat, serta memiliki makanan pada hari itu, kata Nabi, maka faka'annama hizat lahu dunya. Nabi kata, maka seolah-olah dia diberi oleh Allah akan segala nikmat dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kehidupan kita ni tuan-tuan kadang-kadang memang akan melalui saat-saat gentir dan ujian yang boleh menggoncang keyakinan dan ketabahan diri kita masing-masing. Jadi ayat 155 surah Al-Baqarah yang Khatib bacakan tadi mengisyaratkan bahawa manusia ni ada ketikanya diuji jiwa dan perasaan. Kita akan diuji tuan-tuan. Sama ada ujian itu dalam bentuk kesedihan, kekecewaan dan sebagainya yang boleh mempengaruhi kesihatan mental. Cuba kita lihat semalam wawancara kepada salah seorang ayah kepada anak ataupun pelajar UiTM yang meninggal itu. Dikatakan abangnya juga meninggal kerana kemalangan. Dan juga pada bulan yang sama, tragedi Oktober. Allahu Akbar. Ini ujian pada mereka. Pada kita belum tentu lagi Allah nak uji macam mana. Lihat bagaimana Allah uji jiwa dan mental kita, supaya kita kuat, teguh, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita ikutkan tuan-tuan, mental yang sihat ini bukan bermakna kita takkan menghadapi sebarang ujian ataupun masalah, tetapi merujuk kepada kebijaksanaan dan keupayaan mengurus emosi dan perasaan masing-masing. Sebab tu tadi Khatib kata, ada orang yang diuji mentalnya, dia tak mampu, sehingga kan dia melakukan berbagai kerosakan pada diri dia. Ada orang yang diuji mental dan jiwanya, tetapi dia kuat untuk mengatasi dan mengalaminya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sebagai seorang insan tidak terkecuali diuji jiwa dan perasaan baginda.
Namun baginda menunjukkan teladan yang terpuji, yang patut kita semua mengikutinya. Cara bagaimana Rasulullah mengisi rohani agar jiwa lebih kuat dan berupaya menghadapi ujian ini. Kekuatan mental ataupun rohani perlu diisi dengan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan Rasulullah, dan Rasulullah mengajar kita satu doa. Rasulullah menganjurkan kita satu doa supaya kuat jiwa kita, kuat mental kita dalam menghadapi pelbagai cabaran dan masalah dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita juga menghafal dan membaca dalam doa-doa harian kita. Apa yang Rasulullah ajar? Rasulullah ajar, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Tu imam baca, kita amin je. Faham tak? Apa maksud doa ini? Rasulullah ajar kita. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu daripada kemurungan dan kesedihan. Dan kami berlindung denganmu daripada sifat lemah dan malas. Dan kami berlindung denganmu daripada rasa takut dan kedekut. Dan kami berlindung denganmu daripada belitan hutang dan gangguan jahat manusia. Cuba kita lihat tuan-tuan, makna bagi doa yang Rasulullah ajar sangat hebat, merangkumi seluruh kegiatan kehidupan kita. Kemudian Nabi anjurkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah, untuk menguatkan kita punya mental dan juga jiwa kita. Apa yang Rasulullah ajar? Rasulullah selalu berzikir dengan zikir hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakkan berzikir. Cukuplah kepada kami ya Allah, cukupkanlah bagi kami ya Allah. Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Banyakkan kita berzikir kepada Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, akhirnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita memastikan diri kita memiliki mental yang sehat melalui pengawalan dan pengurusan emosi yang betul, agar kita berupaya menjalani kehidupan seharian kita yang sejahtera. Lakukanlah kegiatan berfaedah seperti bersenam, tidur yang cukup, rehat yang cukup, serta ambillah makanan-makanan yang khasiat. Ini salah satu tuan-tuan, bagaimana cara kita untuk mengembalikan jiwa dan mental kita menjadi sihat. Kemudian marilah sama-sama kita perbanyakkan amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana selalu kita buat. Banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, bermunajat, berpuasa, bersedekah, dan banyakkan berdoa untuk memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengingati Allah sajalah tuan-tuan, hati kita akan dipenuhi dengan ketenangan dan pasrah kepada segala takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tuan-tuan, marilah sama-sama kita bantu orang-orang yang sedang mengalami gangguan emosi mereka, mendapatkan khidmat pakar kaunseling, pakar psikiatri ya, di hospital. Ataupun tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita bagi nasihat dan kita bantu mereka untuk menenangkan jiwa. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir pada tengah hari ini terus diberikan kekuatan mental dan juga kekuatan jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita boleh bantu orang lain untuk kembali untuk melihat
Apakah tujuan kehidupan kita sebenarnya? Setidak lain tidak bukan hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Memang menyeru kepada semua jemaah yang hadir pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita terus berpegang teguh kepada akidah Islamiyah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita terus menjaga hubungan kita dengan Allah dan kita terus menjaga hubungan kita sesama kita. Marilah kita terus makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjemaah 5 waktu sehari semalam. Marilah kita terus memperbanyakkan salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا وأخواتنا وأطفالنا في فلسطين واحفظ أهلها وانصر جنودها ونمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami semua kesihatan yang baik, Ya Rahman. Sama ada baik itu secara fizikal maupun mental. Bimbingkanlah kami, Ya Allah, untuk terus kami sabar dan tabah menempuh segala ujian dan dugaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Kau mudahkanlah urusan kami, Ya Allah. Ringankanlah tanggungan kami dan lapangkanlah jiwa kami agar kami hidup dalam keadaan bahagia di samping keluarga, masyarakat, negara seluruhnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkanlah rahmat-Mu agar negara kami ini sentiasa dalam keadaan selamat dan makmur, dijauhi daripada segala bencana dan malapetaka, hidup rakyatnya dalam keadaan suasana aman dan muhibbah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah ibni almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ghafarallahu lah, dengan dalam melaksanakan syiar Islam yang dan di negeri yang kami sayangi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة.